Okay. Baik, Al-Masad. Ni. Okey, Al-Masad ini adalah surah sabut ya, sabut. Dia diturunkan di Mekah, surah yang ke-111. Kita ada 114 surah. Ya, surah ini diturunkan di Makkah, Al-Makkiyah, surah Makkiyah, ada 5 ayat. Baik. Saya nak khabar kepada tuan-tuan, ni berkaitan dengan benda. Berkaitan dengan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf kan. Dia adalah nama Abu Lahab tu, dan Abdul Uzza tu nama berhala. Ya. Dia ni abang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah? Bapa Nabi. Dia abang pada Nabi, pada Abdullah. Maknanya dia bapa Nabi tu adik dia lah. Besarlah jasa dia. Sebab apa orang panggil dia Abu Lahab? Sebab pipi dia ni merah-merah. Macam terbakar. Ya, tapi macam Aisyah, Humairah, ya, orang kata bibi kemerah-merahan. Tapi Abu Lahab ni punya pipi dia daimah merah-merah. Kemudian isteri dia Ummu Jamil bin Harb, ya. Dia adalah anak-anak dia Utbah bin Abu Lahab dia, Utbah Abu Lahab. Okey. Nak kabarnya Utbah ni kahwin dengan anak Rasulullah, Ruqayyah. Dia, kalau kita belajar sejarah ni, dia kait-mengkait antara satu sama lain. Kalau kita nak kaji, Abu Bakar tu siapa? Sahabat dia, tapi pak tua Nabi kan. Betul tak? Osman bin Abad Nabi. Dia kahwin dengan siapa? Nabi. Jadi dia Utbah ni dia kahwin dengan Ruqayyah. Lepas tu baru dia kahwin dengan Osman. Ya, tapi bukan kita nak cerita pasal tu. Ya. Jasa Abu Lahab pada Nabi ada. Ada. Ketika Suwaibah ni hamba abdi yang Abu Lahab jaga, yang belalah orang panggil hamba abdi ni. Dan ni tak ada dah kan. Ya. Bibi bukan hamba abdi hak tuan-tuan pergi cari lombok tu bukan. Sebab hamba abdi ni tuan-tuan beli dia, tuan-tuan boleh tidur dengan dia. Faham tak? Faham tak ni? Dah ayah minta izin apa nak nikah, dah boleh tidur terus. Itu. Ini tak ada lah. Tuan-tuan kita Utopia ke Afrika tak ada dah tapi kalau macam cerita Piramli margina. Kan cerita Piramli tu kan Alibaba tu margina kan. Kalau kena hamba abdi hok gitu, lama kali ni sangat gembira. Maka akhirnya dia telah membebaskan Suwaibah. Saya tanya, sebab apa nama Suwaibah? Kawan-kawan kita, Suwaibah, nama anak dia Suwaibah. Lepas tu dia kata, inilah hamba abdi yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika Nabi SAW dilahirkan. Gembiranya, apabila Suwaibah khabar telah lahirnya anak daripada keturunan Muhammad. Keturunan Abdullah. Jadi dibebaskan Suwaibah. Tapi ada setengah riwayat mengatakan Suwaibah ni sedang jadi ibu susuan kepada Rasulullah. Saya nak khabarnya besar jasa Abu Lahab. Anak darah dia sayang, anak kepada adik dia. Tapi bagi Allah, dia tidak ada nilai di sisi Allah. Di sudut pandang Allah Ta'ala tak ada. Pasal mudak beriman, dah lah mudak beriman. Menganjing pula. Dia nganjing sampai rapat ji kepada Nabi. Banyak dalam kisah. Tapi kita bukan nak ulah tu.
Ya. Baik. Tadi saya sebut dah isteri dia ni disebut juga dalam surah Al-Masa ini. Okay. Maka isteri dia Ummu Jamil ni, binti Harb ni, ditupang sekaki, join sekaki. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Abu Lahab sakit. Bila sakit, dia khabar, dia temu khabar ke Muhammad SAW, jumpa dengan pak dara ya. Maka Rasulullah pergi, pak dara kan. Kita warna-warna pak dara tau. Ambil tanah ayah kita sekakak ke pun nak marah saudara mana, pak dara. Tak, orang panggil dia pak dara boya. Apa panggil pak dara boya? Sebab banyak langang. Kita warna-warna tetap umat pak dara. Nak marah warna-warna pun. Pak dara tukar gerang, tukar nama kan. Rocky tu. Jadi mak kita tak dapat. Tiba-tiba ataupun ayah kita tak dapat. Kita memang nak marah. Khabar je nak tak apa. Tapi pak dara kata, pak lu nak buat ni, buat kenduri nak pergi Mekah cari lalu. Betul tak? Nabi SAW bila dia dapat tahu daripada pembantu Abu Lahab ni, bahawa Abu Lahab ni sebenarnya tak sakit pun. Dia datang kata, mungkin khabar ke Muhammad ni, kata aku sakit. Maka Rasulullah pergi. Bila Rasulullah pergi jumpa, ya Amu dipanggil lah. Pergi macam ni, Muhammad jumpa ni, Amu mu sakit dia duduk dalam selimut. Maka dia gali dah lubang depan ni kat kamera ni, kat handphone ni. So, dan ditutup dengan ni, dengan pelapik yang tak nampak dia punya atas dia. Tujuan dia, bila kata, Muhammad, mai masuk Allah, picit kaki dia. Oh ya, mu nak cakap dengan mu Tiba-tiba Rasulullah mari, jelu masuk dalam kan. Jadi ialah Rasulullah ni dia kekasih Allah. Bila nak Rasulullah sampai tu, belum sampai depan ni, maka Allah datangkan malaikat Jibril mana tahan. Supaya jangan pergi. Kalau tidak pergi jelu dalam pula dari sini ni mungkin ni macam atak ni. Maka Abu Lahab mari kakek umur gitu saya sebut bahasa Terengganu. Mari sini. Jadi Rasulullah ni walaupun pak dara gitu, taubat dia kata, nak dia datang. Dia tak kata gitu. Dia tak kata dengan panggilan yang kotor ke, nak dia. Kau timbang kan? Rasulullah tak akan cakap gitu. Ya mu, nak dia. Mari kau sini nak cakap mu ni. Ayah. Rasulullah nak akak suara tau. Tak akak betul tak? Rasulullah ni satu Nabi yang special. Betul tak? Nabi special. Kita nak cerita asal special mana ni. Jadi, mari kat sini. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala berikan ilham pada Nabi, dia tak boleh mari. Mana dia macam berat nak mari. Tiba-tiba Abu Lahab kata, Allah pasal degil tu, dia melompat daripada katil, dia nak terkang ke Nabi. Dia tak sedar berapa lubang dia cari. Lubang dia gali. Berudung masuk dalam. Jatuh dalam. Bila jatuh kan, Rasulullah masa tu dikatakan dari riwayat, Rasulullah balik. Malah lah yang balik Masa balik tu yang dia nak jerebar tu dijirik kat tempat tapak hok dia gali tu. Berudung rapok kali masuk dalam live Dia tahu tak berudung rapok dia. Jadi Rasulullah, Muhammad ni aku jatuh Jadi Rasulullah, pot dara dia jatuh kan. Bila pot dara dia jatuh, ni pusing balik Si balik. Allahamu. Jadi saya tak ingat dah dari riwayat tu dia awak tubik tali ke benda saya tak ingat. Tiba-tiba dapat naik mula. Hadza sihrun mubin, inilah sihir yang nyata. Dia kata Nabi sihir ke dia. Dah boleh buat kira Bulhak ni. Hati kerah pedas semua. Jadi mana sabarlah. Allah rakamkan dalam surah Al-Masa ni. Mana pok dara dia, darah daging dia. Tapi mudah beriman pada Allah satu hal. Muhina Rasul, muhina keturunan Muslim. Ni Allah Ta'ala sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini kita
khusus kian dengan tajwid ramai orang baca tabat yada. Dia sebut tabat, dia ngecik angin. Kononnya sebab huruf dia huruf hamas. Ingat baik jadi imam tabat yada. Dia kena kepik sikit. Jangan keluar angin. Hak lain tak apa. Dah. Yang lain tak apa. Bila dia mati dengan fa'ahlakat, dia keluar angin. Tapi ni tak boleh. Dalam ilmu tajwid dia ada perekat-perekat atau tabaqah dia tak boleh bunyi angin. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dia ada tasydid pada huruf ba tu, melambangkan ada dua huruf. Betul? Kalau kita belajar tajwid ni qalqalah kubra akbar, ataupun qalqalah akbar. Dia daklah pantul, lebih pantulang dia. Mimman khalaq. Qalqalah akbar, qalqalah kubra. Tapi tabat yada abi lahabin wa tab. Dia ada qalqalah akbar ataupun qalqalah kubra akbar. Dia bersangatan, kena jetak orang panggil. Sebab dia ada tasydid. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama-sama. Yang dimaksudkan kedua-dua tangan Abu Lahab tu Abu Lahab lah. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Okey. Nanti saya cerita sebab apa binasa. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Abu Lahab ni bangsawan, keturunan Bani Hashim ni, dia keturunan bangsawan. Sebab tu ketika Nabi SAW wafat di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Kan saya khabar dah dulu, tidak tanang lalu. Isnin, Selasa, Rabu baru ditanam. Sebab sahabat ni dia bincang dekat Saqifah Bani Sa'idah. Dekat Masjid Nabawi tu dia ada kebun bunga kan? Ada hadiqah, ada taman. Hak terbaru, hak pergi belah sebelah ni saya tengok. Kita duduk sarau-sarau mobil orang ke ziarah, tu sarau Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpul sahabat nak pilih khalifah selepas Rasulullah. Mari bulan 11, mari bulan 12 habis tau. Dia macam air potong separuh dah. Dia kata tatwil hadiqah, mana nak memanjangkan kebun tersebut. Di situlah berlakunya perdebatan nak lantik siapa khalifah selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata ambil Saidina Abu Bakar, orang ni kata ambil Saidina Umar. Orang ni ambil kata kaum Muhajirin, daripada kaum Muhajirin ni Quraisy lah. Pasal dia daripada keturunan Quraisy. Quraisy ni kebanyakan daripada Bani Hashim yang terkenal dengan kepimpinan. Bab ngetoh super. Mu orang Madinah Ansar, mu dak buat cetong. Dia balik dia balik argue. Maka pilih Saidina dipendekkan cerita, dipilih Saidina Abu Bakar kerana apa? Kerana susu galur tadi lah. Orang Quraisy kan dia terkenal dengan kepimpinan. Dan juga Bani Hashim ni terkenal dengan bangsawannya, dengan kaya, termasuk Abu Lahab. Dia antara pembesar. Sebab tu dia ada seorang lagi saudara dia, Abu Talib. Dia megang ayanda kawasan. Bila diturunkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana sedihnya Nabi, saudara dia ni mati. Betul tak? Abu Lahab mati tak cara kan? Ni Abu Talib. Kerana benda, bila Abu Talib mati, satu kerana mati dah kadang tak beriman, yang kedua Nabi ni tak ada dah wing dia. Sayap dia. Dah tahun tu juga Sayyidatina Khadijah wafat. Tiba-tiba saudara dia jaga kawasan yang mana orang malu nak buat benda. Sebab Abu Lahab asalnya, betul tak? Tak boleh orang buat khianat kepada Nabi. Berani orang nak jetik telinga nak Muhammad ni. Masa tu, tapi bila bagi dia Islam, Rasulullah berdakwah, dia buat buana. Maka
Allah kata ma aghna anhu malu wa ma kasab. Tak ada guna sekeping harang pun, hartamu banyak ke, hartamu ke benda hak mengusaha, tak ada. Ya. Sayasla naran zatal lahab. Lahab ni apa? Dia tak ada tasydid. Jadi tuan-tuan berhenti dengan qala-qala saja. Sayasla naran zatal lahab. Saja. Ya, taklah bukan habba. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergelora. Ya. Mana disebut ni setengah saya kata kayu bakar yang bergelora. Api neraka lah. Baik. Allah menggunakan sa. Sin. Ya. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, okay, hal mungkin satahdur, adakah awak mungkin hadir? InsyaAllah. Sa'ahdur. Sa tu menunjukkan saya akan. Sing. Faham tak? Bahasa Inggeris dia panggil present, future tense lah. Benda yang akan datang. I will. Saya akan. Maka sing tu kelak. Bila satu masa nanti, mu akan dibakar dalam kayu api. Mana neraka lah. Tapi Allah Ta'ala guna sayasla naran zatal lahab. Kelak nanti, mu tunggu satu hari nanti, mu kena bakar. Tu Allah punya bijak. Bila dia buat Quran, dia menggunakan lafaz ataupun kalimah yang ada yang tersurat dan tersirat. Sebab dalam bahasa Arab, saufa ni menunjukkan akan juga, tapi sekejap nanti. Contoh, saya terketuk. Ni, saya terketuk. Maka, Tok Bilal kata, Ustaz, dah boleh jadi imam lah Boleh. Saufa atawadda. Saya kata, kejap, saya nak ambil wuduk. Saya menggunakan saufa. Makna saufa tu dengan tadi, lebih kurang je kan? Saufa tu kekgi saya nak ambil wuduk. Kekgi tu bila? Setengah jam? Sejam? Tak sampai pun 10 minit. Tubik daripada surah, ambil wuduk dan jadi imam. Betul tak? Tapi kalau saya kata, sa'azhab, saya akan pergi. Bila? Sekarang? Setengah jam? Sejam, 2 jam. Bahasa Arab dia lain. Sebab tu bahasa Arab, tuan-tuan. Saya, kabar tu terang, kita belajar tafsir dengan kita belajar terjemahan lain. Okey? Hatta atana yaqin. Sehinggalah kamu yakin. Bukan kamu yakin tu makna dia pasti yakin ataupun percaya. Yakin di situ makna mati. Betul tak? Dia jangan terjemah dengan kalimah. Bahasa Arab beza. Sebab tu bila saya ngajar Quran lah, orang puang, sesek puang tanya, Allah Ustaz, yang gini, kira benda kok panjang pendek. Cik baik kok belakang tu tidak belajar ngaji dengan saya. Tidak ikan buat atuk lelaki dia. Buat keng Ustaz ni. Abang tak apa kok sekali. Matar, hujan. Matar saw. Dalam surah Furqan disebut. Matar, lapangan terbang. Betul tak? Matar sultan mamuk, lapangan terbang sultan mamuk. Matar, hujan. Kan lain bunyi dia. Dah, jannah. Betul jannah. Syurga. Jinnah. Ya, jinnah. Jin apa? Jin bertiga. Junnah, pedang. Itu balik. Maka sayasla naran zatal lahab. Kelak nanti kamu akan dibakar dengan api yang bergelora. Okey, dengan neraka lah. Betul tak? Sayasla nar, kelak. Bila? Sampai masa dia dok kira, mau mati apa dia dok kira kiamat bila. Dia mati beribu tahun dah. Ni akan tiba masa dia. Dan sekarang ni kedudukan dia dalam kubur.
dalam alam barzah. Mana? Duk relax. Dalam keadaan ikam. Dah. Kan kita belajar dah kan? Yang surah Al-Zalzalah. Kelak nanti manusia akan bangun dengan dua kelompok manusia. Satu orang bahagia, satu orang celaka disebut kan. Bahagia kerana dia tengok. Macam tuan-tuan, mari dengar, mari benda. Dah, tok air ke saya, tuan-tuan buat makan. Lepas tu tuan-tuan bersih. Ni, apa, surat. Dak sedar rupanya malaikat cantik. Dalam kubur. Nampak Oh, dak special tapi cerah sikit kubur. Okey lah tu, daripada gelap guguk panas. Lampu pun nyala. Ada harapan ni Abang Mak masuk syurga. Oh ya ke? Dah apa dak bercerah? Sabar dah, Mak. Ya, dah ada cerah lagi dah. Kalau kaya tu banyak sedekah, kau cerah lagi. Tapi confirm tak boleh syurga. Syurga tu, okey tak apa tu. Maka dia gembira dah bila dia bangun. Daripada kubur di akhirat nanti. Tapi orang hok sampai kau 60 dah reti ngaji lagi. Saya pergi ngajar kan surah. Lah. Ustaz tolong kau buat mayat cak. Lelaki saya dah mayang Mari jumpa saya. Mana ada orang puang cakap ni surah ni, mana ada orang puang cakap? Ada orang puang cakap? Ada tak? Biasanya dia derah-derah nak naik peluk tok lelaki dia nak balik kan. Betul tak? Tak ada sembang ada. Hak ni mari tunggu kat berandang. Tolong kau buat mayat cak. Tok lelaki saya. Sebab tok lelaki saya tak semayang. Tak aja semayang. Ayuh tak. Baik keng kan. Baik sungguh lah belaga yang. Lepas tu saya tu dah nak surat mana. Ustaz buat semayang cak. Saya tu saya bahaya saya semayang cak. Dah. Apa Ustaz tak dibagi dayat bukan. Hak biasa lepas semayang cak tu. Memang saya bagi minum. Memang mati tu. Orang tak ambil saya tak mau suruh dia mati. Nak suruh dia semayang. Bayang umur 60 dah semayang. Ya Allah Akbar. Saya mengharapkan Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabtau walakin Allah yahdi man yasha. Kata makcik kena doa untuk makcik je. Betul-betul ni kita nak cakap bab tawasul sekarang. Jadi Allah Akbar. Umur 60 dah semayang ya Mama Sedangkan kita orang umur 20 nak 15 tahun sekurang-kurangnya mati hidup dia sampai umur 50 tahun ke. Dia mati berapa ribu waktu dia kena solat. Bayang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Allah sifatkan isteri dia Ummu Jamil ni tak ada ke bini. Jadi penyebar fitnah. Dia tukang tupang sekaki kan, tupang sekaki. Sebab tu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada isteri kan. Benda isteri kita bawa cerita, kita kena tapis. Betul tak? Melibatkan aib orang, kita kerak tu terang. Jangan bawa dalam rumah tangga kita. Faham tak ni? Kan rajin kan? Ni dah ada dah buat sucu so dah. Kalau dalam grup-grup sekolah tu la ilaha illallah, balah sama sendiri. Kan? Balah nak pergi kat learning graduasi PIBG. Faham? Lepas tu dia balah dalam taman sama-sama anak. Lepas tu mak naik tagang. Betul tak? Balah sama sendiri. Lepas tu balik asuk ke tok lelaki. Tok lelaki waktu ambil parang tu. Pernah tak berlaku pernah. Betul tak? Ada orang dia Allah dengan bini. Betul tak? Allah terus bini. Baiknya dalam jabak sekira. Gang katok meja. Betul tak? Tiba-tiba bini mari jabak. Pukul berapa nak pergi makan ni? Okey. Boleh-boleh ada yang cari. Betul orang jabat pun kata. Lain kali kalau bos ngamuk, panggil bini masuk. Betul tak? Ni dah. Ni bukan takut bini, hormat bini. Mama marah lalu kalau kosek je. Baik. Maka, isteri juga Allah Ta'ala simpulkan dia duduk dalam neraka. Tupang sekaki. Sebab dia memainkan peranan untuk menyebarkan fitnah pada siapa? Pada anak saudara sabik dia. Ni nak kabarnya Ummu Jamil ni.
fi jidha hablum mim masad. Okey. Dia masad ni Allah Ta'ala sebut di lehernya ada tali daripada sabuk yang dipintal. Ni. Dia sabuk yang dipintal. Sebab tu dipanggil surah ni Al-Masad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Khulasah daripada cerita yang saya nak sambung minggu lepas ialah hubungan antara Rasulullah dengan pak dara dia. Tak butuh darah daging kan. Maka Allah tak pandang sikit pun. Kerana dia tidak beriman kepada Allah. Jauh sekali untuk beriman, dia pula khianat. Kupu orang ramai-ramai. Ya. Muhammad nak cakap ham dia. Memang aku kupu. Kupu kat Dewan Sivik. Kupu kat pusat khidmat masyarakat. Orang ramai pun mari. Mari. Dengar. Lepas tu dia pakat kata, Muhammad mu pelawak, mu tipu. Kazib. Pasal dia nak memalukan anak dara diri. Ni dah sebenarnya Allah Ta'ala marah tuan-tuan. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah ni dia guna seorang saja. Dalam banyak-banyak Abu Lahab seorang. Sedangkan Nabi Syuaib, Allah murka kepada kaum dia, kaum Madian. Kerana dia tipu urusan niaga. Betul tak? Tiba-tiba mari azab dengan udara yang panas. Tu Nabi Syuaib. Sekaligus perang. Mari dengan udara panas. Nabi Syuaib, Nabi yang termasuk dalam 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran. Nabi Saleh alaihissalam. Kaum dia, nama apa? Kaum Samud. Dia azab Allah Ta'ala dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Ada Allah tunggu sampai hari kiamat. On the spot dibayar. Cash on delivery. Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Ibnu Katsir sebut dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Dia kata padang dah Allah Ta'ala laknat dan kurniakan balasan kepada Nabi Lut. Sebab dia buat benda yang kaum Nabi Adam tak pernah buat. Benda je deh. Main sama lelaki. Betul tak? Nak ayat. Nabi Lut, Nabi Nuh dengan kaum dia. Allah Ta'ala tergelang. Sekali dengan anak dia. Tapi Nabi Muhammad SAW tak pernah. Betul tak pernah. Abu Lahab je Allah Ta'ala rakam dia dalam surah Al-Masad ni. Nabi dengan perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Minta dengan Allah. Allah kata dah turunkan pertolongan dalam perang Badar. Sebelum Allah Ta'ala nak turun, gini angkat tangan ni. Dalam kitab saya tengok 290 ke apa. Dia sebut ni Nabi angkat tangan nampak bulu tiup. Sebab tu kalau kita nak angkat tangan bersungguh-sungguh, doa kena angkat gini. Betul tak? Ni. Benda ni. Dia apa je ni? Kaya dah. Faham tak? Syukur Alhamdulillah. Ni kalau sungguh ya Allah, anak aku sakit ni ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, cucu aku ni masuk hospital ni. Betul tak ni? Nabi minta dengan Allah Ta'ala. Boleh tak ya Allah? Ni bulan puasa ni. Aku dak ramai ni 313 orang ni. Kalau lah dak menang ni bulan Ramadan, habis rebu habis orang keluar Islam belaka. Sebab dia kata ada Tuhan tapi Tuhan tak mau tolong. Nabi sampai menangis-nangis merayu pada Allah Ta'ala. Dan akhirnya menang. Tengok. Nabi mana ada doa tu turun bala. Salah satu sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj kenapa? Yang ketiga kenapa? Nabi pergi Taif kan? Taif kan tempat moyang dia, Atikah kan? Betul tak? Kena petong batu, kena gini tak? Malaikat affirm dia, nak tak aku minta dengan Allah Ta'ala waktu balik bukit ni. Betul tak? Sabar. Arju an yukhrijallah min aslabihim. Arju an yukhrija min aslabihim. Mana aku berdoa supaya keluar daripada min aslabihim, tulang-tulang sulbi dia ni. May ya'budullah la yusyrika bihi syai'an.
Mereka yang yang bodoh ni, yang menyembah Allah dan tidak syirik. Alhamdulillah, lepas itu berkat doa Nabi SAW, lepas itu 2-3 tahun Taif ni jadi ramai masuk Islam. Betul tak? Jadi Nabi tak pernah. Makna ada tak dirakamkan umat dia kena laknat? Tak ada tak. Abu Lahab pot darah dia. Allah jadikan galang ganti. Tengok pot darah dia. Darah daging dia sendiri. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kita orang kutuk ni. Buat masuk dalam majalah. Pot darah kita kena hukum tali gantung. Malu tak? Malu betul tak? Ada satu kes tak? Mati bunuh ingat tak? Dekat Lok Pasu. Anak dia kena ngaji kat sekolah. Gocoh anak. Malu sebab ayah dia dihina. Faham tak? Dan ni dalam Quran Allah Ta'ala rakam daripada 1400 tahun dulu. Ni. Hari ni kita baca lagi. Tok Imam baca dalam semayang. Patutnya Nabi kata bergerak. Berat Allah Ta'ala. Apa buat gitu kat aku? Malu lah ni pot darah aku. Tak. Imam, takwa, kasih kepada Allah Ta'ala tinggi kalau nak dibandingkan dengan pot saudara. Lepas tu Nabi special sikit. Dia doa. Turun bala ke benda. Betul tak? Arju an yakhruja min aslabihim. An yukhrija min aslabihim. Man ya'budullah. Tu dia pada cakap. Dia boleh sebut. Baik. Kesimpulan dia ialah maknanya Allah Ta'ala tak kira pot darah ke tak pot darah, tapi tetap kalau dia kena azab, kena azab. Seperti mana Abu Talib. Cuma Abu Talib ni dia tak tetang, tak beriman je. Betul tak? Sehingga kan dia ada riwayat mengatakan bahawa kan Abu Talib tak mau beriman kan. Akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi minta supaya diringankan azab. Allah makbul tak permintaan dia? Makbul. Tapi Nabi doa tiba-tiba dia terlupa nak sapu mana? Kat mana? Bawah tapak kaki. Kena jugalah azab. Betul tak? Lepas tu azab kena daripada bawah. Lepas tu sapan mana? Sapan kat otak. Lepas tu gelegak tak? Gelegak. Tu orang paling ringan sekali. Bila dah masuk kubur bila dah mati dalam keadaan tidak beriman, ada tak dia akan keluar satu hari nanti daripada neraka? Tak ada dah. Orang dosa sungguh. Orang dosa tapi dia beriman masuk dalam neraka, dia akan keluar. Tapi orang tak beriman macam Abu Lahab, Abu Talib ni, confirm dia duduk dalam neraka. Cuma gitulah, ringan-ringan azab daripada Abu Talib, legak ke otak. Tak kira Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allah Ta'ala kalau dah ni nak hina manusia, dia hina betul-betul. Betul tak? Allah Ta'ala khabar kepada Nabi. Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah. Rajulun qatala nabiyan au rajulun qatalahu nabiyyun. Sedahsyat-dahsyat di kalangan manusia ni, azab dia ialah orang yang membunuh Nabi ataupun orang yang dibunuh oleh Nabi. Siapa dia kalau Nabi bunuh? Dalam sejarah Nabi pernah bunuh orang tak? Ada seorang je. Orang mati di tangan Nabi. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Itu pun. Saya nak cerita bagaimana Allah Ta'ala hina orang yang menghina Nabi. Dia dah azab semua tapi dia sebut. Ketika di Mekah, ni Ubay ni basuh kuda dia. Kuda kan dia mahal. Kuda mahal ni. Tengah-tengah bersih, seruput dengan Nabi. Nabi lalu, dia kata, aku nak bunuh Muhammad. Aku nak bunuhmu. Aku akan guna dengan kuda-kuda aku bunuhmu. Kuda mahal kan? Maka Nabi sebut, kalau mu nak bunuh aku bunuhmu. Ingat kata-kata Nabi ni bahaya. Dia doa kan? Betul tak? Dia doa kepada Anas bin Malik. Allahumma atwil umurahu. Panjang sungguh umur Anas bin Malik. Berapa umur ni? 100 tahun lebih. Sahabat Nabi. Allahumma akthar malahu.
Ya Allah, banyakkan harta dia. Walau ada. Anas ni kaya. Allahumma akthar wa waladu. Banyak anak. Banyak sungguh. Ramai sungguh anak. Berpuluh-puluh. Kita anak jaga mak berapa anak jaga mak? Ha? 7 orang. 7 pun rasa saya dah betul ya. Tapi kalau kahwin boleh lagi maaf. Boleh lagi 10 orang tau. Bayanglah cikgu mak 7 orang. Nak boleh ke Jember besar tu, lepas tu nak kena pergi kahwin. Allah Akbar. Tu anak sakit ni nak macam-macam ni, nak masuk universiti, nak masuk. Tu tak? Ni anak Anas bin Malik doa daripada Nabi ni. Samalah juga doa kepada Ibnu Abbas. Dah, Allahumma faqihna fid din, nak baca doa kan. Untuk dia faqih. Tengok. Dia faqih sungguh. Nabi doa dia jadi. Tak? Dia sebut kepada Ubay bin Khalaf, "Mung kalau budak bunuh aku bunuh mung." Maka dalam perang Uhud, Nabi pun perangan sampai patah kat ni. Saya nak rekankan sikit. Dah sebut kat pasal tawasul Nak ceritanya, bila dah Nabi lari satu tempat, orang pun khabar, Muhammad mati dah Ubay kata, ya kedok aku dah percaya semua Cuma cek kat dalam WhatsApp group apa benda. Sekejap. Rasa tak tahu. Betul kedok tak tahu. Mungkin cek dia. Aku cek dia. Tiba-tiba dia pergi dengan kuda dia. Tengah-tengah tu sahabat nampak. Bila sahabat nampak, ya Rasulullah, Ubay mari Dia apa? Lock dia. Lock dia. Ni siapa? Nabi dah tak ada benderang dah. Dia patah gigi apa benda. Dia pun ambil tombok ni. Bukan pedang ni, tombok. Dia pun lepo kena toreh sini Bukan cocok. Ada cocok mati lalu. Ni kena sini. Dia macam kena sipi-sipi kan. Serak tapi darah. Dia pun aduh lah. Saya terjemah dalam cara Terengganu Aduh lah. Dia ni kata, "Mu ni apa benda lah Ubay? Waktu itu pun mesti bangor kau. Berapa muda awak aku kena bangor." Dia gitu Mu gitu mu. Dah kena sikit ke? Darah hanya benda dia kena sikit. Mu dah tengok kau darah ni. Allah, mu ni manja Ubay. Mu sedar tak Muhammad buat. Muhammad kata, kalau aku tak bunuh dia, dia akan bunuh aku. Mu tengok ni, dia tok ni. Toreh ni. Memang dia mati sungguh lepas tu. Sebaik Nabi tak ada masa ni. Hari ni. Kalau dia kata, mana tak penuh surah ni? Tak, aku nak suruh biar turun hujan batu. Jadi sungguh hujan batu tu tak? Tapi Nabi tak pernah buat gitu. Itulah satu-satunya manusia yang mati tangan Nabi. Sebab tu dalam satu riwayat hadis, siapa yang tak semayang, besar ni as-salatu imaduddin, yang agama. Siapa hok tak semayang, maka kelak dia akan dibakar dengan api neraka bersama-sama dengan Firaun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Tengok, Nabi sebut spesifik nama ni. Tu tengok bila Allah Ta'ala nak hina, nak cerca dia punya orang menjadi musuh kepada dia dan musuh kepada kekasih dia. Ni betul tak? Sebab tu saya kata, Alhamdulillah kita ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita baca dengan 6,236 ayat. 30 juzuk kita baca, 240 juzuk, 240 makra. Maka kita dapat dapat jaga hubungan kita dengan Allah SWT dan kasih kita kepada Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan ni satu-satu bab ni panjang tau. Tawassul ni lagilah panjang insya-Allah, sebab kita bab surah Al-Masad ni kita berakhir malam ni. Cuma untuk ni tadabbur kita akan ambil surah Al-Maidah ayat 35 berkenaan dengan tawassul ni saya akhiri dengan ni, nak maklum dua perkara. Lepas pada ni saya minta dia solat ajak tak solat ajak untuk seorang hamba Allah, orang baik sangat,
suka berderma, dia mendapat sedikit ujian daripada Allah SWT. Dia dikejarkan ke hospital Kuala Lumpur hari lepas untuk menjalani pembedahan. Jadi dia masuk buat pembedahan dengan segera, dengan bayaran dia dekat hospital Kuala Lumpur tu dekat 45,000 gitulah. Dan berisiko pembedahan ini kita minta lah supaya Allah SWT memudahkan apa benda ni urusan dia lepas dah bedah ni, cuma tak sedar, minta Allah Ta'ala atas kebaikan itu kita minta supaya Allah Ta'ala pulihkan dia seperti biasa dan balik ke belakang keluarga. Yang kedua, saya nak maklum biasanya bulan Ramadan ni dia jemput saya jadi imam tau. Jadi saya terdapat pengesahan dah pagi tadi. Jadi saya akan berangkat. Saya terpaksa bertugas sebulan lebih di Mekah dan juga Madinah. Jadi saya tak dapat bersama dengan tuan-tuan lah bulan-bulan Ramadan. Saya mohon maaf. Saya nak ke bawa ni cadangan. Tiba-tiba dia kata confirm atau pasport dan saya kena pergi Kuala Lumpur dan minggu depan untuk buat banyak benda lah, urusan-urusan yang saya akan berada di Tanah Suci sampai raya kedua. Jadi tujuan saya beritahu ni bukan nak ajak tuan-tuan. Nak ajak pun bolehlah, sedialah PT. Cuma saya nak khabar takut imam nak disusun. Sebab ada masjid Semak Takir disusun dah jadual saya. Minggu lepas, 2 minggu lepas. Dia khabar dah, gini, patut ada masjid tu boleh ustaz nak susunkan jadual. Saya minta maaf, di masjid lain minta surah Al-Jamariah tetap di hati saya. Biar tuan-tuan sebut setahun sekali makan pun dah esok. Tetap di hati. Maksudnya, saya tak bermandai-mandai nak ni. Sebab saya beri keutamaan kepada surah ni. Tiba-tiba kata ustaz, boleh tak? Tidak, saya bincang. Sebab surah ni tak buat keputusan. Jadi saya nak khabar, boleh bagi peluang kepada ni lah. Siapa Fidaw, yang mana-mana yang suara sedap itu untuk jadi imam pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillah. Ya. Okey. Bayani, boleh stop ke? Wallahu ta'ala a'lam. Ya.